Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan meneruskan lagi dengan bab 3 iaitu pada topik 3.1. Hari ini cikgu akan menyentuh tentang topik 3.1.3 iaitu fungsi bank perdagangan. Okey, di bawah fungsi bank perdagangan ini cikgu pecahkan kepada 3 elemen iaitu pengenalan kepada bank perdagangan, peranan dan juga konsep SPI. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu iaitu pengenalan. Okey, bank perdagangan merupakan institusi swasta yang bermotifkan keuntungan, bukan seperti BNM. Okey, semua bank perdagangan di Malaysia tertakluk pada Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989. Okey, penubuhan ini perlu mendapat kebenaran Bank Negara Malaysia dan perlu memiliki lesen yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan. Lazimnya terdapat 27 buah bank perdagangan di Malaysia. Dan 8 daripadanya adalah bank tempatan, manakala 19 lagi adalah bank milik negara asing. Okey, antara bank tempatan adalah Affinbank, Alliance Bank, M-Bank dan juga CIMB Bank, Hong Leong Bank, Malayan Banking ataupun Maybank, Public Bank dan juga RHB Bank. Kita lihat pula elemen yang kedua iaitu peranan bank perdagangan. Okey, peranannya yang pertama adalah menerima deposit ataupun simpanan wang lah. Okey, ada 3 jenis cara macam mana kita nak simpan wang kita di bank perdagangan. Okey, yang pertama adalah melalui akaun simpanan. Okey, akaun simpanan ni jumlah dia lebih minimum. Maksudnya kamu nak buka akaun, kamu kena simpan dalam tu dia minimum lah, maksudnya antara 50 hingga 100 ataupun 300 ikut bank lah. Okey, faedah yang diberikan juga lebih rendah lah berbanding akaun simpanan tetap. Okey, boleh mengeluarkan wang bila-bila masa di kaunter bank ataupun buku simpanan ataupun mesin ATM. Okey, pendeposit diberi buku bank dan sekarang dah tak banyak buku dah, kita bagi kad dan juga ada penyata. Okey, seterusnya kemudahan melalui akaun simpanan ni kita dapat jalankan pelbagai transaksi, antaranya adalah pembayaran bil secara atas talian, bayaran ansuran, giro, perbankan internet dan juga kad ATM. Okey. Untuk simpanan tetap pula, jumlah simpanan minimum lebih tinggi. Maksudnya kita kena masukkan lebih tinggi duit untuk kita buka akaun simpanan tetap. Contoh kalau akaun simpanan mungkin 100, tetapi simpanan tetap mungkin 500 ke atas. Okey, faedah yang diberikan juga lebih tinggi. Kenapa? Kerana wang tidak boleh dikeluarkan bila-bila masa. Maksudnya wang perlu dikeluarkan setelah tamat tempoh matang. Contohnya dia kata setahun lepas tu baru boleh keluar. Okey, maksudnya lepas tahun baru boleh buat keluar lah. Kemudian untuk tahun depan pula, contoh dia kata buat keluar setahun bulan 12 saja. Okey, tahun yang seterusnya pun bulan 12 juga. Itu maksud dia lah. Okey, pendeposit diberi sijil simpanan tetap, tak ada buku, tak ada kad. Okey, dan untuk kita buat transaksi dia juga tiada kemudahan lah. Maksudnya nak bayar secara atas talian pun tidak ada kemudahan itu. Okey, yang ketiga adalah akaun semasa. Akaun semasa ni jumlah dia lebih tinggi daripada akaun simpanan. Mungkin akaun simpanan tadi 100, tapi dia bank tetapkan lebih tinggi daripada itulah. Okey, wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa menggunakan kad ATM. Cuma apa beza dia? Bezanya adalah akaun simpanan semasa ni dia ada buku cek. Okey, pendeposit boleh dia boleh minta buku cek, tapi kalau simpanan tak ada buku cek sebab simpanan dia lebih rendah. Akaun semasa simpanannya lebih tinggi. Okey, kemudahan yang disediakan adalah sama seperti akaun simpanan. Tetapi satu yang lebihnya, dia ada kemudahan overdraft. Nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan overdraft dan cek. Okey, itu je beza simpanan dengan semasa. Peranan bank perdagangan yang kedua adalah memberi pinjaman. Tadi dia memberi kemudahan deposit. Sekarang adalah memberi pinjaman. Okey, memberi pinjaman ni dia ada pelbagai jenis pinjaman. Yang pertama adalah overdraft. Okey, cikgu dah sebut tadi overdraft hanya untuk pemegang akaun semasa sahaja. Okey, apa maksud overdraft? Overdraft ni maksudnya kita boleh pinjam duit daripada bank dalam jangka masa singkat lah. Contohnya beberapa minit saja boleh ambil dah dapat duit tu. Tapi dia kena mohon dululah. Contohnya kamu rasa kamu tak cukup duit bulan ni, kamu nak mohon sebanyak RM5,000. Jadi dia akan bagilah RM5,000 tu dalam masa yang singkat. Okey. Tetapi kita kena bayar pun cepatlah, tak boleh bayar lambat. Okey, kelebihannya untuk overdraft ni adalah tidak memerlukan cagaran atau penjamin. Boleh keluar wang ikut keperluan kita.
Tapi dia ada had lah. Tak boleh banyak sangat. Okey, faedah untuk jumlah yang digunakan sahaja. Contohnya kamu nak pinjam 5,000 tapi kamu guna 3,000 sahaja. Okey, dia hanya faedah untuk 3,000 tu sajalah. Okey. Tapi dia ada kekurangan. Kekurangan dia adalah faedah tinggi. Untuk apa yang kita pinjam tu mungkin faedah dia sangat tinggilah. Okey, bukan semua pemegang akaun ditawarkan. Maksudnya dia tengok juga aliran tunai ataupun cara kita menyimpan dalam akaun semasa tu. Kalau banyak baru ditawarkan sebab kita nak tengok kemampuan membayar. Kita masih lagi di peranan yang kedua iaitu memberi pinjaman. Tadi adalah overdraft untuk akaun semasa saja. Okey, bentuk pinjaman yang seterusnya yang diberikan oleh bank perdagangan kepada pengguna ataupun pendeposit adalah pinjaman peribadi. Okey, pinjaman peribadi ini dia ada syarat lah. Maksudnya yang nak pinjam tu mesti berumur 18 tahun ke atas dan ada pendapatan tetap. Ada kerja tetap, ada slip gaji lah. Okey, merupakan pinjaman jangka pendek. Selalunya orang pinjam ni untuk buat pelbagai perkara peribadi lah. Antaranya nak beli perabot, nak baiki rumah, nak biayai kos pendidikan, nak beli barang mewah. Itu adalah tujuan lah. Okey, dia tidak juga memerlukan cagaran dan juga tetapi dia ada perlu penjamin lah. Cagaran tak payah. Apa maksud cagaran? Dia tak perlulah cagar tanah dia ke, cagar harta dia ke untuk bayar dia punya pinjaman peribadi. Tapi dia perlukan seorang penjamin. Okey, kadar faedah dikenakan tu juga dia bergantung kepada promosi bank lah. Okey, yang ketiga, jenis pinjaman yang ketiga adalah pinjaman bercagar. Okey, pinjaman bercagar untuk beli aset tetap dan juga tanah seperti rumah dan juga kita hartanah lah, contohnya tanah. Okey, dan juga rumah. Ini maksudnya bercagar. Okey, merupakan pinjaman jangka panjang. Selalunya, cuba kamu tanya mak ayah kamu kalau nak beli rumah memang pinjaman dia jangka panjang sebab aset ni selalunya mahal. Sebab tu jangka panjang lah. Okey, peminjam diminta untuk mencagarkan harta kepada pihak bank untuk memperoleh pinjaman tersebut. Jadi dia nak pinjam nak pinjam untuk beli aset ni dia kena ada cagaran lah. Contohnya dia cagar apa-apa benda yang berharga lah. Selalunya orang cagar tanah ataupun rumah lah. Okey, kadar faedah dikenakan ke atas keseluruhan pinjaman yang diluluskan. Kegagalan membayar balik akan mengakibatkan harta yang dicagarkan akan dilelong. Sebab tu kalau kamu perasan, ada rumah yang lelong bank kan. Sebab apa? Sebab rumah lelong bank ini bermaksud itu orang itu dia tak mampu nak bayar pinjaman bercagar. Okey, faham lah? Okey, yang keempat adalah pinjaman kenderaan. Iaitu selalunya orang menggunakan bank untuk pinjam nak beli kereta ataupun motosikal lah. Okey, dia digunakan untuk membiayai pembelian kenderaan baharu dan terpakai. Bergantunglah kepada berapa umur kereta tersebut. Okey, bank menawarkan pinjaman 90%. Maksudnya bukan 100% lah. Lagi 10% kita kena bayar. Inilah muka untuk kenderaan tersebut. Okey, tempoh bayaran balik sehingga 9 tahun. Maksudnya tak boleh lebih daripada 9 tahun. Kurang boleh tak? Kurang boleh. Okey, peminjam dikenakan faedah dan perlu membayar balik secara ansuran. Dia akan kira balik lah. Sebulan kamu kena bayar berapa. Jenis pinjaman yang kelima yang diberikan oleh bank perdagangan adalah pinjaman kad kredit. Okey, kad kredit ni kita kena mohon, bukan senang-senang nak dapat lah. Okey, tapi sekarang banyak promosi yang orang bagi kad kredit. Okey, kad kredit ni kita tidak boleh tukarkan kepada wang untuk kita dapat. Tapi kita boleh gunakan untuk kita membeli barang atau perkhidmatan secara hutang. Jadi bank akan bertindak sebagai orang tengah yang akan membayar segala hutang yang kita buat tu dalam tempoh, ada tempoh dia lah. Maksudnya kita perlu membayar secara ansuran, tetapi dia lebih tinggi sikit sebab kita kena bayar yuran bulanan ataupun yuran tahunan. Walaupun tak guna, kita kena bayar juga yuran tahunan tu. Okey, ikutlah kita, sebenarnya sebab tu orang panggil kad kredit ni wang plastik. Sebab kita tak boleh tunaikan tu kepada duit. Kita hanya boleh beli barang. Okey, seterusnya yang ke-6 adalah mendiskaunkan bil pertukaran. Okey, bil pertukaran ni adalah perjanjian di antara penghutang dengan pemberi hutang. Okey, penghutang ni selalunya pengguna lah. Pemberi hutang ni adalah peniaga ataupun firma. Okey, bank ni akan menjadi orang tengah. Contohnya kita ni gadai barang ke, kita ada pajak barang kita ke, maksudnya kita ada surat pertukaran tu. Jadi surat pertukaran tu kita, kalau kita tak ada duit, kita boleh jual kepada bank dan bank akan membeli semula barang yang kita jual daripada peniaga dan
bank akan bagilah duit tu pada kita, tapi kita kena bayar macam pinjaman jugalah. Tapi kita kena bayar balik pada bank dengan kadar faedah yang tertentu.